Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Cikgu doakan semoga awak semua sihat dan cikgu harap awak semua dah pun bersedia untuk memulakan PDPR kita pada hari ini, itu sejarah tahun 5, unit 5 bahagian 2. Baiklah, pada minggu ini kita masih lagi memberi fokus kepada bangkit berjuang menentang penjajah, iaitu dari 3 aspek. Pertama, menyerahkan tokoh tempatan yang menentang campur tangan berita kuasa asing. Yang kedua, menyatakan sebab penentangan. Dan yang ketiga, menerangkan peristiwa penentangan. Baiklah, jom kita tengok tokoh pada minggu ini, iaitu penentangan Dur Said. Nama sebenar ialah Abdul Said bin Omar, dikenali sebagai penghulu Naning Seri Merah Raja Dur Said. Sebab apa beliau menentang? Sebab beliau menentang kedaulatan Naning kerana Naning ni kedudukan dia di sempadan Melaka. Sebab British telah mengaku bukan di bawah jajahan Dur Said. Jadi Dur Said menentang kerana tak nak bayar cukai lah kepada British. Iaitu 1/10 nilai dia. Sebab itulah dia menentang penjajah masa tu. Okay, peristiwa penentangan, kita tengok dia telah berjaya mengalahkan British. Dia menggunakan taktik perang gerila. Okay, samping itu dia juga mendapat bantuan daripada pembesar daerah Seri Menanti, Sungai Ujong, Johor dan Muar. British telah berjaya menawan pusat pentadbiran Naning dan mereka telah membakar rumah penduduk. Jadi untuk mengalahkan Dur Said ni, British telah membelanjakan 100,000 pound sterling untuk duit dia orang lah untuk membelanjakan kos dalam peperangan tersebut. British hanya berjaya kalahkan Dur Said dalam serangan kali ketiga, dan selepas itu Dur Said telah menyerah diri. Dia telah diberi pencen dan sebidang, bukan sibadang, sebidang tanah, dan beliau telah dibawa ke Melaka. Baiklah, tokoh seterusnya adalah penentangan Yam Tuan Antah. Tokoh seterusnya adalah penentangan Yam Tuan Antah. Nama sebenarnya ialah Tengku Antah Raja Radin. Beliau ialah anak Yam Tuan Besar Negeri Sembilan. Sebab jom kita tengok sebab apa beliau telah menentang penjajah. Yam Tuan Antah ni dia tidak bersetuju sebab British telah mencampuri urusan pentadbiran di Sungai Ujong. British juga telah menyokong Datuk Kelana yang mendakwa Terachi ialah wilayahnya. Jadi Yam Tuan Antah tidak bersetuju dengan tindakan British yang menyokong Datuk Kelana. Jadi Yam Tuan Antah bimbang British ini akan meluaskan kuasa dia terhadap wilayah-wilayah yang lain. Jadi peristiwa penentangan dia, kita boleh tengok kat sini. Yam Tuan Antah ni mula dia menawan Paroi dan dia telah membina kubu pertahanan. Walau bagaimanapun dia telah tewas kepada British dan berundur ke Bukit Putus. Yam Tuan Antah dan British telah mengadakan perundingan pendamaian dan Yam Tuan Antah telah diiktiraf dan dilantik sebagai Yam Tuan Besar Seri Menanti. Baiklah, tokoh seterusnya ialah Datuk Maharaja Lela. Datuk Maharaja Lela, nama sebenarnya ialah Datuk Maharaja Lela Pandak Lam, orang besar berlapan perak, iaitu yang menguasai atau mentadbir kawasan Pasir Salak. Kita tengok sebab apa beliau menentang. Ni. Beliau menentang sebab Residen British J.W.W. Bush campur tangan dalam pentadbiran negeri dan adat resam orang Melayu. Seterusnya Residen British ambil kuasa sultan dan pembesar tempatan. Cukai-cukai baru juga telah diperkenalkan dan Residen British angkuh dan sombong. Ini menyebabkan beliau bangkit untuk menentang penjajah. Peristiwa penentangan kita boleh tengok kat sini. Datuk Maharaja Lela bersama Sultan Abdullah dan pembesar-pembesar mengambil keputusan untuk membunuh J.W.W. Bush. Dan Datuk Maharaja Lela dan seputum ni telah berjaya membunuh J.W.W. Bush di Pasir Salak. Walau bagaimanapun, pada tahun 1877, Datuk Maharaja Lela dan juga seputum telah ditangkap dan dijatuhkan hukuman gantung. Baiklah, tokoh seterusnya ialah Rentap. Rentap nama asalnya ialah Libau Anak Ningkan. Pemimpin orang Iban di Nanga Sakarang, Sarawak. Sebab apa? Sebab apa dia menentang penjajah? James Brooke dia telah memusnahkan ataupun menghapuskan pertempatan orang-orang Iban di Nanga Sakarang. James Brooke ni dia menganggap orang Iban ni pada masa itu adalah sebagai lanun. Sebablah dia bangun untuk menentang. Peristiwa penentangan kita tengok kat sini. James Brooke dia mendirikan kubu di Nanga Sakarang, awasi pergerakan orang Iban. Jadi pada tahun 1853 Rentak telah berjaya menyerang kubu James Brooke
Rentak pula telah membina kubu di Bukit Saduk dan disokong ramai pahlawan Iban. Pertempuran sengit antara Rentak dan Jesbruk di Bukit Saduk. Walau bagaimanapun, Rentak telah berundur diri ke Sungai Entabai dan tidak dapat dikesan selepas itu. Baiklah, tokoh seterusnya adalah Syarif Masahur bin Muhammad Al-Sahab. Kini adalah nama asal beliau. Beliau berasal daripada kampung Igan. Sebab apa dia menentang penjajah? Dia menentang Jensbruk yang meluaskan kuasa ke wilayah Sarike dan mengambil alih pentadbiran. Peristiwa penentangan kita boleh tengok kat sini. Syarif Masahur dia telah menyerang Mekah. Syarif Masahur bekerjasama dengan Datuk Patinggi Abdul Ghafur dan Temenggung Hashim. Dia menyerang Kuching. Tidak berjaya tewaskan Charles Brooke, anak saudara James Brooke. Jadi dia kembali semula ke Mekah. Pada tahun 1861, Syarif Masahur telah ditewaskan dan dibuang negeri ke Singapura. Setelah dibebaskan, beliau pulang ke Selangor dan membantu Raja Mahdi dalam Perang Kelang. Kita masih ada lagi dua orang tokoh. Tokoh seterusnya adalah Mat Saleh. Namanya adalah Datuk Paduka Muhammad Saleh bin Datuk Balu dan dia telah digelar sebagai Mat Saleh, dilahirkan di Inanam, keturunan Bajau dan Suluk. Sebab apa Mat Saleh menentang British? Sebab kehilangan kawasan pengaruh kepada syarikat Borneo Utara British ataupun singkatannya SBUB. Beliau juga telah membantah cukai yang dikenakan serta peraturan yang telah dibebankan kepada rakyat. Di peristiwa penentangannya, beliau telah mendirikan kubu di Ranau dan menyerang Pulau Gaya dan Ambung. Walau bagaimanapun, Mat Saleh ni telah ditewaskan di Tambunan dan beliau telah terkorban. Ini adalah tokoh yang terakhir iaitu Antanom. Antanom ni kalau kita tengok nama dia ialah Antoros bin Buyusan. Dilahirkan pada tahun 1873 di Silar Pinikit Selangit, Ulu Sungai Tahul, Pensiang, Sabah. Sebab apa beliau menentang kehilangan kuasa dan pengaruh, pembayaran cukai yang membebankan, orang murut dijadikan buruh paksa, pencerobohan kawasan hutan untuk membina jalan. Jadi kita boleh tengok kat sini peristiwa penentangan menyatukan orang murut untuk menentang SBUB. 1915 menyerang persiangan dan membina kubu di Sungai Selangit dan beliau telah terkorban dalam pertempuran di Sungai Selangit. Baiklah, kalau kita tengok pada tokoh-tokoh yang menentang penjajah ni, semuanya boleh dikatakan kebanyakannya sebab penentangan adalah seakan-akan sama. Semuanya disebabkan kehilangan kuasa dan disebabkan pihak British atau pihak penjajah telah campur tangan dalam urusan pentadbiran orang-orang Melayu pada masa itu. Jadi semangat perjuangan dalam kalangan tokoh-tokoh pada zaman dahulu sangat tinggi sehinggalah kita berjaya mencapai kemerdekaan dan dapat duduk di dalam negara yang sangat aman dan damai ini. Nanti kita akan tengok proses sehingga merdeka. Bagaimana proses penentangan tokoh-tokoh lain. Cikgu rasa ini saja berkaitan dengan tokoh-tokoh yang akan kita pelajari pada minggu ini. Cikgu minta tolong semua orang jawab soalan latihan berdasarkan pautan yang cikgu beri dalam WhatsApp. Tengok nanti masa arahan, cikgu akan beri link kehadiran cikgu beri, link untuk jawab soalan. Cikgu nak ingatkan satu sahaja. Jawab ada markah, tak jawab tak ada markah. Apa yang cikgu beri adalah rekod pembelajaran pentaksiran dalam bilik darjah. Sebab semua cikgu dah maklum awal-awal, latihan yang cikgu beri adalah rekod PBD. Cikgu beri mengikut unit apa yang telah kita pelajari. Cikgu tak beri latihan jika cikgu tak ajar. Sekarang ni cikgu dah ajar, cikgu minta tolong. Cikgu tengok minggu lepas, hadir kelas cikgu tetapi tidak menjawab soalan. Jadi cikgu akan simpan semua markah sebagai rekod. Sekiranya awak jawab adalah markah. Jika tak jawab, minta maaf, tidak ada markah lah daripada cikgu. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.